Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurin Syafiqah binti Nur Hasyaruddin, pemegang nombor metri A177408, akan membentangkan hasil kajian saya di bawah seliaan Profesor Madya Dr. Razia Siddiq atau Mak Siddiq yang bertajuk Tinjauan Literatur Konsep Karavanserai dalam Tamadun Islam. Pengenalan. Karavanserai merupakan sebuah tempat yang strategik yang dibina untuk keperluan penginapan di sesetengah wilayah yang berbeza sepanjang laluan perdagangan laluan di seluruh Asia. Karavanserai juga dipanggil dengan kata lainnya adalah istana untuk karavan. Karavanserai dibina atas dasar untuk dijadikan sebagai tempat keperluan penginapan sementara, iaitu tempat rehat, stor dan tujuan keselamatan. Selain itu, karavanserai juga dianggap memudahkan perdagangan dan komunikasi dengan negara lain termasuklah barat dan mampu dijadikan sebagai tempat pusat perdagangan dan kebudayaan. Karavanserai juga boleh dianggap sebagai sebuah kompleks rumah penginapan yang besar berdinding yang dilengkapi dengan kandang kuda, masjid, ruang perbincangan antara pedagang, pengembara dan penduduk untuk berehat, berkongsi maklumat dan sebagainya. Seni bina yang dibina karavanserai juga mempunyai banyak perkara yang dimasukkan seperti elemen sejarah, budaya dan struktur tradisional tempat tersebut. Antara objektif kajian ini adalah yang pertama, menghuraikan definisi dan konsep karavanserai. Yang kedua adalah menganalisis peranan dan fungsi karavanserai dalam tamadun Islam. Dan yang ketiga adalah membahaskan sejarah perkembangan karavanserai dalam tamadun Islam. Terdapat 3 kaedah metodologi yang digunakan, iaitu yang pertama adalah reka bentuk kajian. Disebabkan kajian yang digunakan oleh pengkaji berbentuk kajian sejarah, oleh itu kaedah yang sesuai untuk digunakan adalah kaedah kualitatif. Dalam kaedah kualitatif, pengkaji menggunakan pelbagai cara untuk mendapatkan maklumat dan data. Antara cara yang terpenting adalah dengan melakukan analisis dokumen. Kaedah ini menjadi metod yang paling dominan disebabkan banyak maklumat yang berjaya didapati melalui bahan rujukan sumber, dokumen dan buku. Yang kedua adalah pengumpulan data. Dalam kajian ini, pengkaji menggunakan kaedah kajian kepustakaan untuk mencari dan mendapatkan maklumat. Antara bahan rujukan yang berjaya didapati adalah dalam pelbagai bentuk seperti kertas kerja, artikel jurnal, buku-buku dan dokumentari yang dilihat relevan dan berkaitan dengan skop dan tajuk kajian. Yang ketiga adalah dengan menganalisis data. Bagi memastikan ketepatan maklumat yang terdapat dalam sumber dan bahan yang dirujuk, pengkaji melakukan kritikal sumber dalaman dan luaran. Perkara ini penting untuk dilakukan bagi memperkukuhkan lagi setiap fakta dan data yang diperolehi oleh pengkaji yang terdiri daripada pelbagai sumber. Cara dapatan dan perbincangan dalam kajian ini adalah: yang pertama ialah daripada Mahbat Syekhohi 1983 yang bertajuk Tersasanian Karavanserai of Dar-i Gachin South of Re, Iran. Artikel ini menerangkan tentang tempat persinggahan orang ramai, iaitu karavanserai yang terletak di selatan Re, Iran. Di dalam artikel ini, pengkaji menerangkan tentang sejarah penubuhan tapak bersejarah ini dan juga menghuraikan kelebihan dan kemudahan yang terdapat di karavanserai. Seterusnya adalah Rabah Saud, lamaan Bold dan Faiza Bashir 2004 dalam penulisannya yang bertajuk Muslim Architecture Under the Ottoman Patronage 1326 hingga 1924. Makalah ini membincangkan pelbagai kaedah yang mempengaruhi Revolusi Uthmaniyah seni bina menumpukan pada bangunan utama. Yang ketiga adalah daripada Sumbul Ahmad dan Scott C. Case 2004 yang menyatakan dalam kajiannya yang bertajuk Design Generation of the Central Asian Caravanserai. Pengkaji menggambarkan tentang utiliti tata bahasa dengan memperoleh reka bentuk yang masih ada dan juga reka bentuk yang tidak diketahui. Pengkaji menangani isu-isu ini dengan mempersembahkan tata bahasa bentuk sebagai metodologi untuk analisis dan penjanaan reka bentuk seni bina Islam dengan contoh khusus dalam bentuk tata bahasa bentuk parametri untuk Asia Tengah Karavanserai.
Seterusnya, dalam kajian Urban Caravanserai, Translational Practice and Transcultural Commons in the Age of Global Mobility yang dikarang oleh Ariana Dagnino 2018. Artikel ini mengemukakan cadangan untuk mencari semula tentang dalam bentuk yang agak idea iaitu konsep sosial budaya, peranan simbolik dan translasi amalan karavanserai pada zaman dahulu yang menempatkan nomad dan dibenarkan pengunjung yang bergerak untuk bertemu dan berinteraksi dengan ahli komuniti yang tidak aktif. Seterusnya adalah Golnar Salehi Morkani yang bertajuk Adaptive Reuse of Caravanserai in Turkey and Iran 2015 yang mempunyai tarikan yang menarik tentang karavanserai. Artikel ini menceritakan tentang pemeriksaan beberapa kajian kes penggunaan semula karavanserai secara adaptif yang mencadangkan kaedah yang sesuai untuk menggunakan semula jenis bangunan warisan budaya ini. Kajian daripada Derek Bridge, Kevin D. O'Gorman and Ian W. F. Baxter 2011 yang bertajuk Commerce, Empire and Faith in Safavid Iran, The Caravanserai of Isfahan. Tujuan pengkaji menulis kajian ini adalah 2 kali ganda untuk meneraka bagaimana layanan komersial menyumbangkan kepada pembangunan kawasan bandar yang berhubung dengan perdagangan, hospitality, keagamaan dan naungan empayar pada zaman moden awal Safavid. Daripada Labute Travis Silmier 2019 dalam penulisannya ialah Power of the Modern Caravanserai, Dubai and the New Silk Road Initiative. Menurut pengkaji, karavanserai adalah kompleks penginapan berdinding besar dengan kandang kuda, masjid dan tempat pertemuan tempat peniaga, pengembara dan penduduk tempatan bertemu untuk membincangkan perdagangan, berkongsi maklumat dan berehat. Yang terakhir adalah daripada Aina Zafirah dan Rozia Siddiq dalam tesis kajian mereka yang bertajuk Konsep Karavanserai dalam Tamadun Islam 2015 yang membicarakan tentang konsep yang diaplikasikan dalam karavanserai dalam tamadun Islam yang mana dimasukkan juga berkaitan definisi karavanserai dalam tamadun Islam, fungsi karavanserai dan juga kemudahan-kemudahan yang disediakan di karavanserai. Dalam kajian ini juga dimasukkan tentang kemudahan-kemudahan yang terdapat di karavanserai dalam tempoh pengelolaan tamadun Islam. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kajian ini berkaitan dengan konsep karavanserai yang terdapat dan dibina dalam tamadun Islam. Kebanyakan pengkaji sejarah banyak memfokuskan tentang seni bina karavanserai yang telah dibina dalam tamadun Islam. Mereka banyak menggunakan konsep seni bina yang diamalkan oleh golongan Islam pada zaman dahulu. Seterusnya, pengkaji juga akan berkongsi tentang definisi yang digunakan sesetengah golongan yang dimaksudkan sebagai tempat penginapan, tempat rehat, hotel dan sebagainya. Justru itu, pengkaji juga akan menerangkan tentang fungsi dan peranan karavanserai yang wujud dalam tamadun Islam sekaligus menerangkan tentang sejarah perkembangan karavanserai yang telah wujud pada tamadun Islam. Selain itu, kewujudan karavanserai ini banyak memudahkan para musafir dan pedagang untuk berhenti berehat dan mengisi keperluan diri masing-masing sebelum menyambung perjalanan ke destinasi mereka. Sekian, terima kasih daripada saya.